Nampak gayanya Rafizi masih lagi tidak puas hati dan berkeras bagi tidak mengeluarkan KLSP ni. Baik bersasar ke ataupun tak bersasar ke, malah mencadangkan pula benda yang boleh mendatangkan hasil untuk jangka masa akan datang. Bukannya sekarang. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Sahaja Seimbang. Aku Faizwan. Dalam episod ini, aku just nak baca berita harian semalam berkaitan dengan tuntutan KSP 2.0 ini yang boleh dikongsikan melalui paparan ini guys. Tetapi, sebelum tu bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share, jangan juga like, dan viewers di TikTok, jangan lupa follow channel Sahaja Seimbang. Jom kita tengok paparan artikel ini. Melalui berita harian iaitu pengeluaran KSP akan undang masalah, kata Rafizi. Yang mana pengeluaran sekali lagi caruman kumpulan wang simpanan pekerja KSP dilihat bakal mengundang masalah kepada jaringan keselamatan sosial pencarum di usia tua. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, jika pengeluaran dibenarkan sama ada bersasar atau sebaliknya, ia boleh diibaratkan seperti mengambil Panadol yang mana masalah mungkin selesai pada usia 30 hingga 40 tahun. Tetapi sebenarnya ia seperti menggali lubang pada usia 50, 55 dan 60 tahun. Katanya kerajaan boleh menjadi popular dengan membenarkan pengeluaran KSP, namun kesan sampingannya akan menjadi kesan panjang kepada pencarum dan ekonomi negara. Itu pendirian kita sekarang. Tanggungjawab kerajaan adalah memastikan bahawa rakyat ada jaringan keselamatan sosial yang baik. Katanya bagi mengulas mengenai pendirian kerajaan berkenaan desakan setengah pihak yang mahukan pengeluaran sekali lagi caruman KSP. Beliau berkata demikian pada sidang media mengumumkan prestasi ekonomi negara di sini hari ini. Mengulas lanjut, Rafizi berpandangan adalah lebih baik kerajaan membangunkan dasar berbentuk makro yang dapat membantu dari segi kenaikan gaji pekerja dan menangani kos sara hidup. Beliau yakin jika ekonomi diurus dengan baik dan sumber kewangan negara dialihkan secara bersasar kepada kumpulan memerlukan, ia boleh mengurangkan beban rakyat. Yang mana sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata, kerajaan memutuskan untuk tidak membenarkan wang simpanan KSP dikeluarkan lagi bagi menjamin masa depan persaraan pencarum. Sebaliknya Anwar berkata kerajaan sedang mencari mekanisme lain tanpa memberi impak terhadap pencarum ketika bersara nanti. Itu kata daripada Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Setakat ini kita sedia maklum. Perkara-perkara ini memang untuk jangka masa yang akan datang. Apa yang dimaklumkan dan disuarakan oleh Rafizi berkaitan dengan apa mereka nak lakukan untuk bagi golongan-golongan ini. Kalau kita dengar balik, yang mana dia lebih baik kerajaan membangunkan dasar berbentuk makro yang dapat membantu dari segi kenaikan gaji pekerja dan menangani kos sara hidup. Apa salahnya kalau macam kita ikut flow begini? Guys, kita keluarkan bagi mereka yang bersasar. Untuk selesaikan perkara-perkara yang tertonggak. Dan di situlah kerajaan wajar untuk fikirkan apa tindakan jangka masa yang panjang. Seperti mana yang dimaklum kat sini, kenaikan gaji pekerja. Mereka ini still lagi ada yang mencarum, ada yang tak mencarum. Kenaikan gaji pekerja maybe selitkan juga peluang-peluang pekerjaan bagi mereka yang berumur 30 ke atas. Yang mana mereka ni sukar untuk dapatkan pekerjaan ketika ini. Walaupun mereka ada sekalipun sebagai pencarum yang aktif, mereka juga dapat gaji bukannya seperti gaji sebelum PKP. Mungkin mereka sebelum ini dapat 5,000, 6,000, tetapi sekarang mungkin terpaksa survive dengan gaji 2,500. So maka highlightkan untuk jangka masa yang akan datang ini bagi golongan-golongan ini peluang yang disediakan oleh kerajaan, peluang pekerjaan yang sebelum ini diwawarkan daripada golongan-golongan tertentu supaya tak malas. Banyak kerjalah. So sekarang ni please bagi peluang pekerjaan bagi mereka yang terkesan ini, yang sekitar 30 ke atas berkemungkinan, ataupun kenaikan gaji seperti mana yang dimaklumkan, dan barulah lakukan menangani kos sara hidup. Barulah benda tu akan balance balik. Sebelari dengan apa yang dituntut, apa yang diminta oleh rakyat
Okey, selama ini kalau nak katakan dengan mekanisme yang orang kata akan dilakukan atau tu dibentangkan nanti Belanjawan 23, tak semestinya akan diberi imbuhan ataupun advance 30,000 setiap keluarga untuk selesaikan masalah mereka yang dihadapi sekarang ni. Sebab itulah mereka nak tuntut QSP ni. Bukan untuk jangka masa akan datang. Dia tahu kalau dia start kerja pun dia tetap ada baki-baki tertonggak, ada bil-bil yang tak dilunaskan lagi, tak mampu nak bayar dengan komitmen sebelum ini. So, kena faham situasi rakyat yang sekarang. Bukan kononnya nak fikirkan untuk masa hadapan. Dan kita nak sedia maklum, dan sampai sekarang pun, tiada apa-apa lagi kenyataan daripada QSP sendiri untuk membantu pencarum-pencarum yang terkesan ini. Hanya menunggu arahan. At least lah, keluarkan kenyataan, akan difikirkan, akan berlakunya, orang kata satu mungkin tindakan yang untuk membantu pencarum ke, tetapi tiada lagi, sedikit pun kenyataan daripada QSP. Hanya merisaukan, pencarum-pencarum ni di usia tua, di usia persaraan, takut tak cukup. Sedangkan, bila dah bersara dia, off terus, maksudnya stop terus lah. KLSP ni akan ambil tahu urusan pencarum. Lepas tu dia kau pergilah. Dia takkan ambil tahu langsung. So, korang rasa KLSP ni orang kata beria sangat ke? Nak tahu ataupun ingin tahu soal usia persaraan kita? Tidak semestinya. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Hemang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please keep subscribe dan jangan lupa share dan juga like. Aku Faizwan. Assalamualaikum.